dan UMNO. Tiada apa benda isu-isu, tidak ada agenda lain. Saya tidak attack yang anak-anak ikan bilis ni. Menteri-menteri lain tak penting bagi saya. Naib Presiden yang tertinggi di situ. Kalau Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Presiden UMNO tapi tidak berada dalam kerajaan. Ya, yang tertinggi ranking dalam UMNO hari ini yang berada dalam PN adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya mohon semoga rakyat di bawah sana, ahli-ahli UMNO khususnya faham apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini. Kenapa Anina Sa'aduddin meminta Datuk Seri Ismail Sabri meletakkan jawatan. Ya? Di samping pelaksanaan SOP yang tidak konsisten, kerajaan yang bagi saya kerajaan yang darurat, Perdana Menteri yang darurat yang mempuncak-kacirkan negara, menyusahkan rakyat. COVID tidak dapat ditangani, tetapi masalah ekonomi semakin berlarutan. Rakyat susah nak cari makan. Rakyat hari ini 800,000 orang rakyat Malaysia tidak ada pekerjaan. Mereka ini nak pergi makan apa, dah diumumkan pula darurat. Jadi rakyat nak makan apa lepas ni? Datuk Seri Ismail Sabri berada dalam kerajaan hari ini untuk menjaga Tan Sri Muhyiddin Yassin atau nak jaga rakyat 32 juta rakyat Malaysia hari ini. UMNO tradisinya sejak dari merdeka sehingga hari ini, UMNO adalah parti yang membangunkan negara, UMNO adalah parti yang membela rakyat. Kenapa hari ini naik Presiden UMNO berada dalam PN membela Perdana Menteri dan menjaga kursinya sebagai Menteri Pertahanan? Itu soalan saya. Saya harap benda ni dijawab oleh Datuk Seri Ismail Sabri, dan tak payahlah kalau isu kecil, video. Isu hari ini berkenaan dengan video. Saya telah pun mengepost satu video yang tidak diedit, original, dicakapkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri berkaitan dengan SOP. Berkaitan dengan SOP. Dan benda tu dah telah dipost. Datuk Ismail Sabri kata benda tu, saya tidak menyebut di dalam video tersebut bahawa ini video yang dibuat semalam ke, minggu lepas ke, tak ada. Saya kata ini video yang dicakapkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri berkaitan polisi kerajaan PN yang berubah-ubah tentang SOP PKP ni. Ya? Jadi dulu saya pernah menyaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya? Saya sama Datuk Seri Najib pada tahun 2015. Ya? Isunya berkaitan 2.6 bilion. 2.6 bilion itu isu yang berlaku pada 2013. Sebagai ahli politik, memanglah orang akan mainkan isu yang berulang daripada dulu apa yang you kata. Sampai ada you konsisten atau tidak dengan apa yang you cakapkan. Begitu juga dengan Tun Mahathir. Dah berpuluh tahun pun orang masih lagi mainkan isu yang dah berpuluh tahun. Kerana kita dia tuan dalam politik. Jika tak faham macam mana main politik, jangan main politik, main bola. Ya, dan kalau Datuk Ismail Sabri ini tidak boleh tegur, tidak boleh dikritik, tak perlu jadi ahli politik lah. Kalau rakyat komen sikit, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada player-player UTV Media Malaysia. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Dan sekarang UTV Media berada di hadapan Balai Polis Dang Wani. Okey, kita bersama dengan Pak Izan je tak jalan. Pak Izan kita akan untuk laporan. Kita susun balik ya. Kita susun balik semua. saya akan berhadapan dengan beliau face to face pun tak apa. Dia pukul depan, tak apa. Dia nak klik. Okey, jangan. Lelaki baru nak kena ke Skopin ke Jet Berjuang ke, tak apa. Okey. Saya So, akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Timbalan Presiden Jaringan Bawah Malaysia bersama-sama dengan sahabat saya, Saudara Zul Hafiz yang merupakan Ketua Penerangan Jaringan Bawah Malaysia. Hari ini saya terpanggil ke Balai Polis Dang Wangi ialah untuk membuat laporan polis terhadap ratusan yang bernama Lim Chin Chen yang merupakan adun DAP Binut Pahang dan juga setiausaha DAP Pahang. Dia membuat satu remark yang cukup kurang ajar. Saya rasa yang cukup tidak berpijak kepada buku yang nyata, yang tidak tahu tentang perlembagaan, yang tidak tahu tentang rukun negara. Di mana beliau telah mengatakan bahawa tidak akan mengerti DRN dan menjaga demokrasi, pemantauan dan hukum Cina adalah keterlaluan, biadab, resis dan juga tidak sensitif. Saya nak bertanya kepada beliau, adakah beliau faham tentang maksud resis? Adakah beliau faham tentang SOP? Adakah beliau faham tentang arahan daripada Majlis Keselamatan Negara? Adakah beliau faham tentang akta darurat? Jadi saya nak bagi tahu pada Sir Lee Chin Chen ni supaya pelajari semula
prinsip-prinsip hukum negara, mencari semula tentang perlembagaan Malaysia, dan tindakan beliau ini adalah double standard. Sedangkan masjid-masjid juga telah dilewati oleh pihak PDRM dan juga pihak ATM dengan membawa senjata. Tetapi orang Melayu kita tidak bangun dan bangkit untuk mengatakan ini satu resis. Tetapi beliau sebagai ahli Dewan Rakyat bagi Adun Bilut mengeluarkan kenyataan yang cukup berkauman, yang tidak sensitif, dan beliau telah menuntut Ketua Polis Negara untuk memohon maaf. Saya nak tanya pada beliau ni siapa untuk memohon, untuk meminta pihak Ketua Polis untuk memohon maaf. Ini adalah satu statement yang cukup kurang ajar dan kami terpanggil untuk buat laporan polis, okey, dan meminta supaya pihak polis untuk membuka kertas siasatan, okey, yang saya merasakan dia merupakan seorang yang mempunyai kapasiti dalam lingkungan pemikiran yang normal untuk memahami keadaan sekarang di mana negara sedang mengalami pandemik COVID-19 dan usul kerajaan ialah untuk melandaikan COVID-19. Beliau faham ataupun tidak, saya pun tak pasti. Jadi kami minta untuk pihak polis untuk membuat siasatan terhadap beliau dan mempersoalkan kredibiliti beliau sebagai adun DAP bagi kawasan Bilut supaya menarik balik kenyataan tersebut yang menyentuh perasaan anggota keselamatan kita, terutamanya PDRM dan juga ATM, sebab beliau melaksanakan tanggungjawab di bawah arahan dan juga SOP yang telah dijalankan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Jadi apa yang saya minta beliau untuk memohon maaf dan menurunkan semula, menarik balik kenyataan beliau dan memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada pihak ATM dan juga pihak PDRM. Saya rasa itu sahaja laporan saya dan kami terpanggil daripada Jaringan Beliau Malaysia untuk buat laporan ini kerana merasakan ini tidak sepatutnya keluar daripada seorang ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Bilut, dan lagi-lagi beliau merupakan parti DAP yang memang terkenal dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang resis dan juga perkauman. Boleh tahu tak statement tu dikeluarkan di mana? Statement tu di Facebook, di media sosial, okay, dan dikongsi oleh, saya rasa dah beratus-ribu yang kongsi, dan kebanyakan netizen telah membidas kenyataan beliau, dan beliau sama ada beliau faham tentang akta darurat, saya pun tak faham. Darurat ni membenarkan ke semua tempat-tempat di bawah kawalan pihak MKN, Majlis Keselamatan Negara, dengan tujuan untuk melandaikan COVID-19. Itu tujuan sebenarnya. Sekarang kita sedang menghadapi pandemik, satu yang cukup bahaya dan virus masih belum lagi dapat diubati. Dan saya minta untuk pihak DAP untuk melakukan tindakan beliau, sama ada beliau mengeluarkan kenyataan atas kapasiti beliau ataupun mewakili parti DAP supaya menarik semula kenyataan tersebut yang saya rasa menghina pihak PDRM dan juga menghina pihak ATM. Saya tahu, mungkin saya nak tahu tarikh sebenar yang mengeluarkan kenyataan ini. Apa ni? Okey. Kenyataan beliau ini dikeluarkan sepanjang masa tahun baru Cina pada 11 dan juga 12 hari bulan Februari, dan kenyataan beliau telah dibuat selepas 12 hari bulan. Beliau mengambil gambar, posting polis berpakaian lengkap uniform dan membawa senjata, seolah-olah pihak polis dan PDRM ataupun pihak ATM adalah merupakan badan keselamatan yang cukup zalim, nak mengenakan seakan-akan nak menahan penganut Buddha di tokong tersebut. Saya rasa ini satu remark yang cukup yang tidak sensitif, yang kurang ajar, di mana beliau sedar bahawa masjid juga pernah dimasuki oleh pihak PDRM dan juga ATM, tetapi orang Melayu tidak pernah membantah dan juga berbidas. Jadi saya rasa sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat bagi kawasan Bilut, supaya menarik semula kenyataan beliau dan memohon maaf kepada pihak PDRM dan juga ATM, terutamanya kepada Ketua Polis Negara, sebab beliau meminta untuk Ketua Polis Negara untuk memohon maaf. Saya rasa ini satu kenyataan yang cukup kurang ajar, yang tidak ada perlembagaan, yang tidak berperi kemanusiaan, yang cukup resis dan juga perkauman. Statement itu dah dipadamkan atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Jadi kita tak perlulah nak buat kenyataan yang seperti ini, sebab arahan kerajaan sekarang ialah untuk melandaikan draft COVID-19. Itu tujuan kita. Pasal kita punya anti-vaksin tak sampai lagi. Okay? Dan dijangka sampai pada 21 Februari ini. So sementara dalam tempoh darurat ni, kita tak boleh mengeluarkan kenyataan yang boleh menyentuh perasaan pihak PDRM dan ATM. Sebab mereka adalah anggota keselamatan frontliners yang bermati-matian untuk
untuk menjaga keselamatan dan untuk memastikan kita mematuhi SOP, Standard Operation Procedure yang telah digariskan di bawah MKM, Majlis Keselamatan Negara. Masjid pun ada. Masjid pun dah check, apa ni puan boleh check di media sosial, polis dan ATM ada masuk ke masjid dengan beruniform lengkap dan juga bersenjata. Jadi ini tak ditikaikan sebab ini adalah prosedur biasa yang perlu dipatuhi. Jadi aku walaupun dari asal Kita kalau boleh beliau boleh dikatakan juga ada akta atasan sebab buat kenyataan yang boleh menghina pihak PDRM, rakyat dan PDRM juga ATM, melambangkan macam ATM dan juga polis adalah subversif, pengganas, okay, dan juga akta-akta yang berkaitan yang dikatakan perlu. Terima kasih. Kita minta benar-benar semula dan memohon maaf secara terbuka. Sebelum pihak DMF bersama kepada Polis Negara sebab kenyataan beliau ini meminta untuk pihak Polis Negara untuk memohon maaf. Siapa dia nak suruh pihak Polis untuk memohon maaf? Saya rasa beliau tak ada kapasiti. Kita minta dia tarik, kita minta pihak kuasa untuk ambil tindakan dan memohon maaf secara terbuka kepada Polis Negara dan juga kepada rakyat Malaysia sebab menyentuh isu-isu sensitif. Itu yang kita minta. Okay? Dan hari 10 lah posting menurunkan semula dan juga memohon maaf. Itu yang kita minta. Sebab kita sekarang dalam keadaan yang rakyat dalam keadaan yang dalam kesusahan. Okay? Dan kita tak nak fokus benda-benda yang berkaitan dengan resis, perkauman, ini semua perkara yang boleh memberikan isu-isu yang tak stabil. Okey. Okey, Bob. Cukup, Bob. Okey, dah tak ada. Terima kasih. Bob, lagi kali belanja okey. Okey, Bob. Terima kasih. Padam.